Didik TV KPM. Kalau anda semua lihat di atas meja ini ada banyak sangat bahan dan peralatan. Apa pula aktiviti seterusnya ni, cikgu? Okey, Mira, hari ini kita akan menghasilkan salah satu produk iaitu kita panggil tertikus ataupun mouse. Baik. Okey, di sini cikgu akan tunjukkan bahan-bahan yang perlu ada untuk menghasilkan mouse ni. Baik. Satu adalah span bunga ataupun flower foam, jarum peniti, berus untuk kita sapu simen, pisau. Okey, di sini anak murid perlu berhati-hatilah untuk menggunakan pisau ni sebabnya dia tajam. Lepas tu kertas pasir. Kita perlukan kertas pasir yang paling nipis dan juga kita gunakan putih fela ataupun kita panggil dia filler. Filler. Dan juga penyembur warna. Okey, ini adalah alatan yang perlu kita gunakan untuk menghasilkan produk tertikus kita ni. Okey, sekarang ni kita pergi ke langkah yang pertama. Macam mana kita nak menghasilkan produk tertikus ni. Okey, pertama sekali kita perlu hasilkan design ataupun rekaan lah. Di mana anak murid perlu menghasilkan sketches ataupun membuat lakaran kasar produk apa yang akan ataupun bentuk yang akan dihasilkan nanti. Okey, di sini cikgu dah sediakan dua rekaan, iaitu rekaan pertama, rekaan kedua. Ya. Okey, dan juga bahan yang perlu kita potong nanti untuk rekaan tadi. Okey, di sini cikgu dah pilih rekaan model apa yang cikgu nak guna, yang cikgu akan hasilkan nanti. Okey, di sini cikgu bagi Mira satu dan juga cikgu satu. Okey, pertama sekali kita akan buat lakaran dulu. Lepas tu kita akan guntinglah, kita akan potong lakaran tersebut. Okey, cikgu akan gunting. Silakan, cikgu. Okey, di sini kita perlu berhati-hatilah untuk menggunting. Ingat ya, murid-murid sentiasa berhati-hati dalam menggunakan peralatan yang tajam. Maksudnya, cikgu, kita gunting rekaan yang dipilih daripada dua design ataupun dua rekaan tadi tu. Betul lah. Di mana kita akan pilih rekaan yang paling baguslah, yang paling bagus, yang paling terbaik. Tapi kita jangan lupa konsep yang kita belajar tadi, konsep ergonomik, mesra alam. Satu lagi konsep apa? Satu, ergonomik, mesra alam dan juga mudah alih. Mudah alih. Maksudnya sekarang ni kalau kita nak menghasilkan tertikus ni, perlukah kita perlukan wire lagi untuk menghasilkan konsep mudah alih ni? Kalau kita nak memenuhi konsep mudah alih, dia tak perlu guna wire dah, cikgu. Wireless orang kata. Betul. Betul. Pandai, Mira. Sekarang ni kita dah tak guna wire dah. Sebab itulah kita panggil konsep mudah alih, di mana tertikus kita ni boleh bawa ke mana-mana. Kita letak dalam poket boleh, dalam beg boleh. Betul. Itu maksudnya. Satu lagi ergonomik, konsep ergonomik ni. Di sini ergonomik ni kita buat rekaan ini, dia memberi keselesaan kepada tangan kita. Maksudnya kalau kita pegang tertikus tu, kita tak akan rasa lenguh, tak akan rasa penat lah. Itu maksudnya ergonomik. Okey, di sini cikgu akan potong satu bahagian atas. Baik. Dan juga satu di bahagian bawah. Satu lagi di bahagian bawah. Okey, di bahagian bawah. Okey. Nanti cikgu dah potong ni, cikgu nak Mira pula buat, boleh? Boleh. Okey, untuk kali ini murid-murid di rumah perhatikan dulu bagaimana cara cikgu potong lakaran, bagaimana lakaran itu dihasilkan, adakah lakaran yang dipilih itu memenuhi tiga konsep yang cikgu Fazlia terangkan tadi, iaitu mudah alih, ergonomik dan juga mesra alam. Okey, kan, betul. cikgu? Okey, betul. Kena memenuhilah, barulah orang kata produk itu produk yang terbaik. Betul, Mira. Okey, kalau daripada lakaran ini, cikgu, Mira perhatikan ada 4 sisi, iaitu pandangan atas, bawah, kiri dan kanan. Betul. Tadi kan cikgu ada cakap seseorang mereka bentuk itu perlu mahir dalam bentuk 2D dan juga 3D. Di mana bentuk 2D ni adalah bentuk atas bawah saja kita boleh tengok. Manakala bentuk 3D ni yang akan dihasilkan nanti, di mana kita boleh tengok di tepi, kiri, atas dan juga bawah. Itu maksud tiga dimensi ataupun 3D. Okey, cikgu dah selesai potong. Baik. Untuk lakaran ini. Okey, cikgu nak Mira pula potong. Boleh. Okey. Sekarang Mira pula akan potong. Mira pun boleh, cikgu. Okey, silakan, cikgu. Okey. Seterusnya, apabila rekaan ataupun lakaran sudah dipotong, apa pula langkah seterusnya? Okey, lepas sudah dipotong, dia akan jadi macam ni untuk bahagian atas, bahagian bawah dan juga bahagian tercabut pula.
bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Baik. Okey, lepas itu kita akan lekat kita punya lakaran ini di styrofoam. Okey. Kita akan gunakan jarum peniti. Okey, ini pun perlu berhati-hati juga ya sebabnya kita menggunakan benda tajam. Lakaran itu kita tampal atau lekatkan di spine ni lah. Betul, dia akan jadi macam ni. Okey, cikgu. Okey. Lepas tu kita akan potong lah. Ini pun perlu berhati-hati juga ya anak murid sebabnya kita menggunakan benda tajam Ya. Perlu mendapat pengawasan daripada cikgu dan juga penjaga lah. Ini kita akan potong. Okay, Mira boleh? Boleh cikgu. Mira punya lakaran pun Mira dah siap gunting juga. Sekarang Mira nak tampal juga di atas form ataupun spine yang cikgu dah tunjuk tadi. Kita akan potong. Cikgu, kalau kita nak tampal, nak lekatkan ni, memang kita kena lekatkan di atas form ke cikgu? Betul. Sekarang ni kita buat model. So kalau selalunya kalau kita akan belajar di IPT, kita akan gunakan form lah. Memang form ni dia nampak lembut sebenarnya, tapi apabila kita letaknya filler ni, dia akan jadi keras lah. Dia akan jadi kukuh. Kita akan potong ikut bentuk dia, bentuk yang kita potong tadi. Baik. Mira ambil pin cikgu. Boleh lah. Jadi murid-murid, aktiviti ni kalau ikutkan bahannya mudah saja untuk Ya, didapati betul. cikgu. Senang. Nak buat tu yang leceh sikit. Okey. Okey, apabila kita dah potong macam ni, Baik. dapat macam ni, kita akan gunakan kertas pasir. Gunakan kertas Okey, pasir. kita akan gunakan kertas pasir. Okey, kita akan gosok lah. Kita akan gosok, akan dapat bentuk dia. Ini untuk kemaskan lagi cikgu. Betul lah. Ya, Mira, boleh? Boleh cikgu. Saya untuk permulaan saya tengok dulu macam mana cikgu buat, lepas tu baru saya buat. Okey, saya harap Mira fahamlah apa yang kita ajar ni. Okey, bila kita dah sapu kertas pasir, dia akan dapat bentuk macam ni. Dia akan menghasilkan bentuk macam ni. Baiklah. Okey. Dia akan Dia lebih kemas dia akan kemas lah. Dia akan ikut dia punya bentuk macam ni. Betul. Okey, ini pun sebenarnya yang kita potong ni pun merupakan salah satu teknik kita panggil teknik luakan di mana kita buang yang kita tak guna tu. Okey, teknik luakan. Luakan, ya betul lah. Kalau dalam seni arca kita panggil teknik luakan. Baik. Okey, dia akan jadi macam ni. Okey, lepas tu kita akan letak potong pula untuk bahagian sisi Okey, kita akan letak di bahagian macam ni. Kita gunakan menggunakan form yang sama juga. Ya, betul lah. Okey, kita tampal lagi satu bahagian sisi. Mira ingatkan kita guna yang lain pula cikgu. Tak, kita guna satu je. Contohnya kalau satu form ni kita boleh buat dua. Okey. Okey, saya ada sikit. Okey. Macam itu, Mira pun akan siapkan Mira punya bentuk. Baiklah. Cikgu, selain daripada bentuk mask ataupun tertikus ni, apa lagi bentuk lain yang murid pun boleh hasilkan juga? Okey, selalunya saya akan ajar murid buat otomotif lah. Buat kereta, buat lori. Wow, kalau untuk penghasilan otomotif ataupun kereta pun tetap sama juga ke cikgu langkahnya? Betul-betul. Okey. Okey, sebabkan benda ni memakan terlalu masa yang terlalu panjang. Okey, ini dua contoh yang cikgu dah siap. Okey, Mira, nampak ni? Ini yang dah ikut bentuk nampak ni? Yang sudah ikut bentuk di mana cikgu dah kemaskan dah juga dah sapu dengan kertas pasir, dah akan jadi bentuk macam ni lah. Okey, apabila dah jadi bentuk macam ni, kita akan sapu dengan filler kita ni. Okey, ini adalah filler Kita akan sapu dengan filler. Okey. Sekejap. Ini untuk keraskan kan cikgu untuk proses keraskan. ni? Ini pun proses yang memakan masa juga sebenarnya ni. Okey, kita akan gunakan Berus kita. Okey. Mereka pun boleh buat juga sambil-sambil tu kita buat. Okey, dia pun kena berhati-hati sikit. Dia jadi leceh sikit sebab dia main dengan ni. Okey, kita akan sapu. Untuk segi berus pula cikgu tak kisah, Tak kisah. saiz berus kan cikgu? Tak kisah. Okey. Kita sapu. Kita akan sapu. Untuk keras. Okey, kita akan sapu sapu di semua permukaan. Okey.
Okey. Filler ni kita perlu keringkan pula ke cikgu? Ya betul. nanti? Kita apabila kita dah sapu, kita akan keringkan dalam masa 10 hingga 15 minit lah. Bagi dia betul-betul kering. Sebab apa? Sebab nanti kalau kita dah kering, kita akan gosok balik semula dengan kertas pasir. Oh, kita gosok semua Ya, lagi. betul. Kenapa cikgu kita perlu gosok dengan Dia kertas sebenarnya pasir untuk kali kedua? sebenarnya form ni dia bentuk dia ada macam ada ruang rongga ni kan. So dia tak akan dapat rata lah. Dia kena 2-3 kali sapu dengan filler ni. Baik. Untuk menutup rongga ni. Dan juga satu lagi untuk mendapatkan bentuk lebih licin lah sebenarnya. Ya. Itu tujuannya. Okey, nampaknya nak melakukan aktiviti ni murid perlu cermat. Orang kata kan sebab aktiviti ni perlukan kekemasan. Ya, betul. Kalau filler ni cikgu, Mira sapu setakat ni dah keras lah cikgu. Okey. Jadi maksudnya kena sapu dengan cepat ke ataupun ada tak tips atau cara lain cikgu? Dia memang cepat sebab filler ni memang sifat dia cepat keras sebenarnya. Okey. Baiklah. So Mira sapu. Okey, Kita penuhkan semua. Apabila dah siap sapu ni, dah siap sapu semua ni. Okey. Dia akan jadi macam ni. Nampak? Okey Mira, dia akan jadi macam ni Bentuk dia akan jadi macam ni. Dia tak akan dapat bentuk licin lagi Baik. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk jadikan tertikus kita ni licin? Kita akan sapu, gosok balik dengan Kertas pasir. Kita akan gosok lah. Kita akan gosok balik. Okey. Kita gosok semula untuk betul. kekemasan. Okey, tengok yang sebelum yang tepi ni dan juga yang sudah digosok. Dia akan jadi licin lah. Betul. Okey. Tapi kalau terlebih gosok pun nanti boleh rosakkan semua tak cikgu? Tak apa. Kalau dia terlebih gosok, kita sapu balik filler. Tak ada masalah. Lagi tebal filler tu lagi bagus sebenarnya. Jadi murid tak perlu risaulah kalau ada nampak macam alamak dah terkena form ni, sapu balik. Tak payah, tak perlu risau. Sebab ni kalau dalam sendiri tak ada apa yang salah pun sebenarnya. Okay. Ini untuk proses kekemasan yang kedua dengan gosokkan kertas pasir. Okey, sambil tu Mira nak sambung Mira punya film ni. Okey. Jadi pun kena sapu dengan berhati-hati jugalah ya. Cikgu boleh Mira kertas pasir juga cikgu boleh untuk sapu. Terima kasih cikgu. Okey. Satu lagi perlu diingatkan kertas pasir ni perlulah kertas pasir yang paling nipis sekali Kenapa tu cikgu? Sebabnya kalau kita guna kertas pasir yang tebal dia akan dia punya ni akan rosakkan dia punya permukaan dia. Okey, Dia guna paling halus sekali. Okey, ingat tu murid-murid di rumah yang sedang menonton, tips daripada Cikgu Fazli menggunakan kertas pasir yang paling nipis. Jangan ambil yang paling tebal pula. Nanti rosak kita punya prototype ni. Ambil yang paling nipis dan kalau ada sikit-sikit terkena, jangan risau. Cikgu kata jangan risau, kita sapu balik filler untuk kali kedua, ketiga dan seterusnya. Jangan risau. Yang penting akan jadi kemaslah dan juga licin. Okey, macam Mira punya sekarang ni macam mana cikgu? Dah cukup kemas ke? Okey, macam Mira pun dah licin. Saya punya pun dah nak jadi licin daripada kasar tadi dah nak jadi licin dah kan? Okey, lepas dah jadi macam ni, kita akan guna penyembur warna. Penyembur warna. Kita akan guna penyembur warna ni ya. Okey, kita akan guna penyembur warna ni dan kita akan semburlah warna ni. Bergantung kepada warna apa Bergantung yang kita pada nak. warna apa yang kita nak atas kehendak pengguna lah. So ini adalah contoh-contoh penyembur warna yang kita akan gunakan. Kita akan semburlah. Sembur. Okey, lepas dah sembur warna, kita akan biarkan dia kering. Baik. Tapi Mira perlu pastikan dia betul-betul kering. Kalau dia tak kering nanti warna dia akan luntur, warna dia akan meleleh. Dia akan meleleh nanti. So bila dah betul-betul kering, kita akan guna penyembur ni clear ni. Baik. Kita akan guna penyembur clear. Okey, kita akan clearkan fungsi kita nak semburkan clear warna ni adalah untuk mengilatkan kita punya mouse kita. Okey, memberi efek kilat lah. Efek kilat. Okey, di sini kalau tengok contoh contoh yang anak murid saya buat ni, 3 contoh ni. Okey, ini adalah efek yang dah disembur. Okey. Yang dah disembur dia akan nampak berkilat lah. Betul. Okey, maksudnya kalau yang ini yang dah siap ni mula-mula dia sembur dengan menggunakan penyembur warna. Bila dah betul-betul kering barulah semburan kali kedua dengan menggunakan pengilat punya. Ya, betul. Okey. Ini yang contoh yang kita buat yang dah siap kita gosok, lepas tu kita akan sembur. Okey, ini adalah hasil yang kita lakukan tadi. Okey. Kita dah sambung dengan penyembur warna.
Di sini kita guna warna hitam lah. Dan juga kita sapu dengan warna clear. Ini dia akan jadi macam ni lah. Ya. So di sini cikgu cakap dia lebih ergonomik sebabnya dia memberi keselesaan kepada tangan kita. Dia ikut kita punya bentuk tangan kita. Okay, dia tak kecil dan juga tak besar. Itu maksudnya ergonomik. Kalau kita guna lama pun tangan kita takkan rasa lenguh. Takkan rasa penat lah. Lepas tu satu lagi dianya bersifat mesra alam. Sebab apa? Sebab produk penghasilan produk yang digunakan pun yang tak memudaratkan lah. Betul. Okey. Dan satu lagi dia mudah alih. Sebab apa? Kita tak lagi menggunakan Wire. wire. Di sini kita boleh letak dalam poket, dalam beg, buat ke mana-mana pun boleh. Betul. Okey. Okey, ini adalah salah satu contoh yang telah dihasilkan Yang telah dihasilkan yang kita Mira buat dan cikgu dah buat. Ini adalah hasil yang telah dilakukan. Okey, di sini ada beberapa contoh hasil anak murid saya buatlah. Okey, jadi ini adalah contoh untuk konsep reka bentuk dengan menggunakan prototype. Betul lah. Betul cikgu Didik TV KPM